mengemukakan ketibaan yang berbahagia panel-panel jemputan kita pada hari ini iaitu rakan-rakan seperjuangan saya sendiri. Sebelum kita memulakan perbincangan, marilah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ke pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Aswani binti Muhammad Asad selaku juru bicara anda semua pada hari ini. Perkenalkan panel-panel jemputan kita hari ini iaitu Cik Rosliza Azizan, Cik Sharifah Alia Husna, Cik Putih Nurhilal Sari, Cik Sarah Syafiah dan Cik Nur Fatihah. Selamat datang ke mesyuarat kita pada hari ini. Hari ini seperti biasa yang kita tahu, kita akan ada sesi perbincangan sesama kita iaitu tajuknya adalah Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Konvensyen Hak Kanak-Kanak adalah yang saya tahu sedikit, PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa telah merangka sebuah perjanjian antarabangsa khususnya tentang kepentingan dan hak asasi kanak-kanak yang dikenali sebagai Konvensyen tentang Hak Kanak-Kanak. Konvensyen ini telah diterima pakai oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 20 bulan November 1989. Manakala di Malaysia telah diterima pakai pada tahun 1995 yang telah didatangani oleh Perdana Menteri pada 28 bulan Disember 1994. Kanak-kanak CRC mempunyai mukadimah dan 54 perkara. Mukadimah ini mengenangkan bahawa prinsip asas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan peruntukan khusus treaty dan proklamasi hak manusia tertentu yang berkaitan. Komisen ini sekali lagi mengesahkan hakikat bahawa kanak-kanak oleh sebab mudah dipengaruhi memerlukan jagaan dan perlindungan khas, dan ia juga meletakkan penekanan khas ke atas penjagaan utama dan tanggungjawab perlindungan oleh keluarga. Komisen juga sekali lagi mengesahkan keperluan bagi perlindungan undang-undang dan perlindungan yang lain kepada kanak-kanak sebelum dan selepas lahir. Kepenting hormat kepada nilai kebudayaan komuniti kanak-kanak iaitu dan peranan yang amat penting bagi kerjasama antarabangsa dan menjamin hak kanak-kanak. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis kita jika ada yang tidak ada berbicara. Sekarang saya ingin bertanya dan kita akan kongsikan dan bincangkan tentang soalan yang dikemukakan. Soalan pertama, siapakah yang perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga hak kanak-kanak? Dipersilakan Cik Rosliza Azizan untuk menjawab soalan. Soalan pertama iaitu siapakah yang perlu memainkan peranan yang penting dalam menjaga hak kanak-kanak? Yang pertama adalah ibu bapa dan yang kedua adalah masyarakat, di mana ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjaga hak kanak-kanak seperti memberi keperluan asas dari segi tempat tinggal yang selamat, makanan yang berkhasiat dan sebagainya. Yang kedua adalah memastikan perlindungan dan keselamatan kanak-kanak terjaga. Memastikan tempat tinggal tu tak ada penganasan, tiada penderaan berlaku. Seterusnya, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan dan keputusan masing-masing. Seperti contoh, barang yang mereka ingin boleh beli tapi mengikut kemampuan dan kesesuaian pada diri kanak-kanak tersebut. Seterusnya adalah masyarakat, di mana masyarakat yang bekerjasama dalam mementingkan hak kanak-kanak. Seterusnya adalah masyarakat yang bertanggungjawab sebagai individu. Kedua, selepas ibu bapa bagi mempertahankan kanak-kanak bawah umur ini. Yang terakhir adalah masyarakat bertanggungjawab melaporkan kejadian dan penganiayaan penderaan kanak-kanak terus kepada kebajikan masyarakat ataupun pihak polis. Itu saja. Seterusnya, apakah objektif utama dalam dasar perlindungan hak kanak-kanak negara? Dipersilakan Cik Sharifah Alia Husna untuk memberi jawapan. Okey, objektif utama dasar perlindungan kanak-kanak negara. Objektif dia ada tujuh. Okey. Yang pertama, meningkatkan kesedaran pelbagai pihak terhadap usaha melindungi kanak-kanak.
Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra kanak-kanak. Contohnya, kita sebagai pihak atasan seperti kerajaan, kita mestilah menyediakan taman yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Maksudnya, taman tu selamat, tidak ada kerosakan. Dan kalau kita sebagai ibu bapa juga, kita kena hidupkan kanak-kanak, kita kena jaga kanak-kanak ni dalam keadaan yang positif, yang jauh daripada dalam keadaan persekitaran rumah kita yang dalam keadaan keganasan, dera semua tu. Itu. Dan yang ketiga, melindungi setiap kanak-kanak daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Kita sebagai ibu bapa ni, kita kenalah sayang anak-anak kita. Kita janganlah mendera mereka, tidak memberi mereka makan, tidak memberi makan dengan secukupnya, tak bagi susu ke. Itu tanggungjawab ibu bapa. Kita tidak boleh mengabaikan kanak-kanak. Kanak-kanak ni tanggungjawab yang Allah bagi kita untuk kita jaga mereka, bukan kita untuk merosakkan mereka ke, nak eksploitasi mereka ke dan sebagainya. Melindungi menetapkan hanya individu yang bersesuaian saja boleh berurusan secara langsung dengan kanak-kanak, meningkatkan khidmat sokongan bagi menangani pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Maksudnya, kita meningkatkan khidmat untuk melindungi kanak-kanak ni. Contohnya, kalau ibu bapa yang bekerja, kita boleh hantar dekat taskah tadika. Kalau tak hantar taskah tadika, kita boleh hantar dekat pengasuh. Maksudnya kat situ kita dah tetapkan tempat kanak-kanak ni duduk. Walaupun kita ibu bapa busy bekerja, sibuk bekerja, tapi anak-anak kita dalam keadaan yang selamat. Dan yang terakhir, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menambah baik perlindungan terhadap kanak-kanak. Itu sahaja. Okey, Cik Sharifah Aliamsina. Apakah 4 aspek utama untuk mencapai objektif? Dipersilakan. Okey, apa tadi yang jurubicara tanya saya, iaitu apa 4 aspek utama untuk capai objektif yang saya sebut sebelum ni kan. Okey, dia ada 4. Yang pertama, advokasi, khidmat sokongan, pencegahan, penyelidikan, penyelidikan dan pembangunan. Okey, yang pertama, advokasi. Advokasi ini menerapkan dan memupuk kesedaran tentang pentingnya menjaga kanak-kanak. Tanggungjawab kita untuk menjaga kanak-kanak. Seperti yang saya cakap tadi, ibu bapa tu bertanggungjawab untuk menjaga anak mereka, bukan mengabaikan anak mereka. Begitu juga dengan pihak atasan, pihak kerajaan, dia kena bertanggungjawab, dia kena memainkan peranan dia tu untuk melindungi kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ini masa hadapan negara kita. Mereka ialah akan menjadi menteri, menjadi pemimpin negara dan sebagainya. Yang kedua, memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengenal pasti dan seterusnya melaporkan kes-kes pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Maksudnya, pihak kerajaan ni dia perlulah memainkan peranan. Dah tahu kanak-kanak ni dah kena penderaan, kita mestilah mengambil tindakan. Contohnya seperti kes adik Bella. Adik Bella ni sebab dia duduk dalam dia dah duduk dekat tempat yang sebenarnya dikatakan tempat tu selamat, tetapi dia telah kena dera dengan Siti Bainul. Kiranya pihak kerajaan dia kenalah ambil tindakan kepada Siti Bainul. Dia kena ambil tindakan, kalau boleh memang betul-betul kena tindakan yang keras lah. Sebab kanak-kanak ini, adik Bella ni kena terlalu teruk kan. Macam tu juga adik Bella, untuk situasi adik Bella, pihak kerajaan atau masyarakat, kita mesti hantar adik Bella ni pergi hospital. Sebab kita dah tahu dia kena didera tu terlalu teruk. Macam tu. Lepas tu yang ketiga, menggalakkan penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat untuk kanak-kanak. Macam saya cakap tadi lah, kita ibu bapa, pihak kerajaan, semua masyarakat kena jaga kanak-kanak ni, kena sediakan persekitaran yang positif. Tak ada yang negatif seperti keganasan, tempat yang ada orang bergaduh-gaduh, orang dewasa bergaduh, merempik ke dan sebagainya. Sebab itu memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak sewaktu nanti sewaktu mereka dah membesar. Okey. Yang kedua, khidmat sokongan. Memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa keluarga, pesalah dewasa, pesalah kanak-kanak dan komuniti setempat. Seperti yang saya cakap tadi lah, kita memberi kesedaran. Kaunseling ni kita
bagi sokongan untuk mangsa ni. Lepas tu, yang kedua, meningkatkan dan memperluaskan khidmat perlindungan dan kesihatan kepada mangsa dan keluarga. Kita bagi mereka, dah tahu mereka sakit, bawa macam mana, bawa pergi hospital, bagi ubat-ubatan, melawat mereka, lihat mereka sihat ke tak, kalau tak sihat kita bawa lagi, macam tu. Lepas tu yang ketiga pula, pencegahan. Menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melindungi diri mereka daripada pengabaian, penderaan dan sebagainya. Sebagai contoh di sekolah, guru atau pembantu guru, sebagai contoh dekat sekolah, guru ni dia kena terapkan dekat kanak-kanak ni cara untuk melindungi diri mereka apabila mereka dianiaya, atau mereka bila mereka dah tahu yang keadaan dalam kanak-kanak dalam keadaan yang berisiko untuk dijadikan dieksploitasi ke kan, untuk didera. Kita sebagai guru ni, kita kena ajar kanak-kanak tu cara untuk mereka ni jaga diri mereka, seperti hantar ke kelab belajar silat kan, untuk mereka pertahankan diri mereka. Itu pun satu cara untuk kanak-kanak ni boleh pertahankan diri mereka untuk masa akan datang. Yang seterusnya, penyelidikan dan pembangunan. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebarluas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikan. Itu saja. Okey, dipersilakan Cik Betina Nurmesari untuk memberi jawapan. Berbalik kepada soalan kita yang dianjurkan oleh jurubicara kita tadi, iaitu apakah tanggungjawab ibu bapa terhadap kanak-kanak? Di sini saya sertakan 5 tanggungjawab ibu bapa terhadap kanak-kanak. Yang pertama, ibu bapa mestilah memberikan kasih sayang yang secukupnya. Tanggungjawab pertama ibu bapa terhadap kanak-kanak ialah memberikan kasih sayang yang secukupnya. Hal ini kerana kasih sayang yang mencukupi daripada ibu bapa membolehkan anak-anak membesar dengan seimbang dari segi emosi dan jasmani. Manakala anak yang tidak mencukupi kasih sayang dan perhatian dari ibu bapa biasanya cenderung untuk menjadi anak-anak yang nakal dan kurang berdisiplin. Selain itu, jika kanak-kanak kerap dimarahi ibu bapa, mereka akan merasa tidak disayangi lalu mencari jalan keluar. Contohnya, mereka akan lari daripada rumah dan mula berkawan dengan remaja yang bermasalah. Oleh yang demikian, ibu bapa mestilah memberikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak setiap masa. Yang kedua, memberikan pendidikan agama dan moral yang secukupnya. Pendidikan agama dan moral perlu diberikan kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Hal ini bertepatan dengan tuntutan pepatah menyatakan melentur bulu ialah dari rebunnya. Seruan ini memang betul, kerana lazimnya anak-anak suka dibentuk dan diperbetulkan setelah mereka melewati usia kanak-kanak. Apatah lagi, seperti kata bijak pandai, anak-anak ini diibaratkan kain putih. Jadi, ibu bapalah bertanggungjawab untuk mencorakkan anak-anak mereka. Jika kanak-kanak tidak dibentangi dengan pendidikan agama dan moral sejak kecil lagi, mereka mudah akan dibanjiri dengan pelbagai bentuk keganasan yang akan merosak diri mereka. Agama dan moral yang baik membolehkan anak-anak menapis dan menepis segala bentuk kemungkaran, dan hal ini membantu mereka memperolehi kejayaan dan dalam pelajaran dengan cemerlang. Agama merupakan perkara yang perlu diisi dalam diri kanak-kanak. Didikan agama yang utuh dalam diri anak mampu mencegah mereka daripada terjebak dengan perkara yang negatif, kerana mereka mampu membezakan antara perkara yang hak dan batil jika diberikan didikan agama dan moral yang secukupnya. Yang ketiga, ibu bapa menyediakan keperluan asas kepada anak-kanak. Ibu bapa sewajarnya menyediakan keperluan asas kepada anak-anak. Sesungguhnya, keperluan
Antara keperluan asas yang diperlukan oleh kanak-kanak ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kegagalan ibu bapa menyediakan keperluan asas akan menyebabkan anak-anak menghadapi masalah menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, ibu bapa perlu berbincang dan mencari jalan bagi menyediakan keperluan asas anak-anak mereka. Dan begitu juga dengan rawatan perubatan sekiranya mereka tidak sihat. Ibu bapa lah yang perlu bertanggungjawab untuk mendapatkan rawatan bagi kanak-kanak tersebut. Seterusnya, ibu bapa juga perlu meluangkan masa bersama anak-anak. Semestinya meluangkan masa bersama anak-anak mereka walaupun sebulan sekali pun sudah cukup. Sekiranya ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak, mereka akan merasa diri mereka ini diberi perhatian oleh ibu bapa mereka sendiri. Ibu bapa juga seharusnya meluangkan masa yang sama adil dengan anak-anak yang lain supaya mereka tidak merasa diri mereka diabaikan oleh ibu bapa mereka sendiri. Hal ini boleh dikatakan pada masa inilah ibu bapa dapat mengenali anak-anak mereka lebih mendalam. Yang terakhir, ibu bapa mestilah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Menjadi contoh yang paling baik untuk anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa sendiri kerana ibu bapa lah yang dapat mencorakkan kanak-kanak. Menjadi contoh yang terbaik sangat penting dalam membentuk kepribadian dan sasiah diri anak-anak. Seperti yang dinyatakan awal tadi, ibu bapa adalah cerminan diri anak-anak sendiri. Jadi setiap apa yang ditunjukkan seperti sikap, tingkah laku atau tutur kata anda pastinya akan dicontohi oleh si kecil. Sebagai contoh, jika mereka sering melihat anda memaki hamun menggunakan bahasa kesat, percayalah anak-anak anda juga akan terbiasa dengan penggunaan kata-kata kesat sebegitu. Okey, itu sahaja daripada saya tentang tanggungjawab ibu bapa terhadap kanak-kanak. Okey, seterusnya saya menjemput Cik Sarah Syafiah untuk memberikan pandangan beliau untuk apakah yang akan terjadi jika Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini tidak diperuntukkan. Dipersilakan. Pada pandangan saya, jika Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini tidak diperuntukkan, ia boleh menyebabkan kanak-kanak ini ditindas oleh seseorang, sama ada mereka diganggu dari segi fizikal maupun emosi. Malah jika tiada Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini, kes-kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak akan semakin menjadi-jadi. Akibat daripada tiada akta atau undang-undang untuk mentarifkan hak kanak-kanak. Okey, seterusnya adalah kanak-kanak akan diperlakukan dengan teruk oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dari segi tidak memberi perlindungan, tidak menyediakan makanan yang mencukupi, menjadi masa penjaraan dan sebagainya. Jadi, Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini amatlah penting kepada kanak-kanak bagi memastikan kanak-kanak ini mempunyai hak mereka tersendiri seperti orang dewasa. Okey, sebagaimana kita dapat lihat sekarang adalah seperti yang Cik Musna cakap tadi adalah mengenai kes penderaan kes adik Bella yang didera oleh pengasas rumah jagaan kanak-kanak. Okey, perkara ini sepatutnya tidak terjadi. Okey, dapat kita lihatlah kalaulah sekarang hak konvensyen kanak-kanak ni ada, tapi kes-kes jenayah melibatkan kanak still terjadi. Masih lagi orang lakukan penderaan kepada kanak-kanak. Okey, jadi kalaulah dapat bayangkan kalaulah hak konvensyen kanak-kanak ni tak ada, apa yang akan terjadi kepada kanak-kanak? Mungkin lagi teruk, mungkin kanak-kanak ini akan didera lagi teruk atau tidak diberi perlindungan. Jadi hak konvensyen kanak-kanak ini amatlah penting bagi sebuah negara, sama ada di Malaysia ataupun di seluruh negara, bagi mentarifkan hak kanak-kanak ini. Okey, itu saja daripada saya. Okey, selain itu kita juga perlu tahu cara untuk melindungi hak kanak-kanak. Dipersilakan Cik Fatihah untuk memberi dan membincangkan tentang hal ini. Dipersilakan. Bagaimana cara untuk melindungi hak kanak-kanak? Yang pertama, kena langsung
meningkatkan kerjasama antara agensi kerajaan, NGO, pihak swasta dan masyarakat setempat dalam penjagaan kesihatan, keselamatan dan pendidikan bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan kanak-kanak. Meningkatkan kualiti dan memperluaskan perkhidmatan sokongan dan bantuan sosial mengikut keperluan kanak-kanak termasuk kanak-kanak OKU dan anak yatim. Memperluaskan akses kepada maklumat dan bahan bersesuaian daripada pelbagai sumber supaya kanak-kanak mendapat pengetahuan dan kemahiran demi kelangsungan hidup mereka. Memastikan kanak-kanak mendapat perlindungan keselamatan sosial. Yang kedua, perlindungan. Meningkatkan latihan kepada semua pihak yang berurusan dengan kanak-kanak supaya mempunyai pengetahuan, kelayakan dan kemahiran yang mencukupi serta bersikap positif dalam pengendalian kes penganiayaan, pengabaian, penjaraan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Memberi perkhidmatan, pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa penyiksaan, pengabaian, penganiayaan, keganasan, pengeksploitasian atau kanak-kanak tidak terkawal serta penyediaan rawatan pemulihan kepada pesalah kanak-kanak. Selesai daripada saya. Okey, seterusnya kita perlu tahu kepentingan hak kanak-kanak. Jadi, mari kita bincangkan tentang kepentingan hak kanak-kanak. Dipersilakan Cik Puteri untuk membincangkan tentang hal ini. Okey, kepentingan hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak ni penting kerana banyak negara yang tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. Banyak negara yang memandang remeh terhadap perundangan bagi kanak-kanak. Hal ini bagi mereka, kanak-kanak tidak akan melakukan kesalahan yang di luar jangkaan masyarakat sendiri. Bahkan mereka menganggap kanak-kanak ini orang yang kecil bagi mereka. Mewujudkan struktur perundangan kerana bagi mereka kanak-kanak hanyalah si kecil yang umur bawah 18 tahun sahaja. Bagi negara yang tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak, mereka dianiaya ataupun mereka menganiaya orang tidak akan dikenakan sebarang hukuman kerana negara mereka tiada struktur perundangan bagi kanak-kanak. Seterusnya, hak kanak-kanak ini penting bagi perkembangan sihat kanak-kanak. Perkembangan sihat kanak-kanak ini boleh diberi contoh dari segi permakanan, pergaulan dan pendidikan mereka yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Dari segi permakanan, kanak-kanak diberi makanan yang sihat adalah aspek utama untuk perkembangan seseorang kanak-kanak itu. Makanan yang sihat adalah makanan yang halal, dimasak dengan betul dan sebagainya. Bukan itu sahaja, manakala dari segi pergaulan, ibu bapa mestilah mengambil tahu dengan siapa kanak-kanak itu berkawan supaya tidak mengganggu perkembangan sihat kanak-kanak tersebut. Dan begitu juga tentang pendidikan yang diberikan kepada kanak-kanak itu. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Disebabkan inilah hak conversion kanak-kanak diwujudkan agar dapat memantau kanak-kanak biar berkembang dengan sihat. Yang ketiga, kanak-kanak lemah berbanding orang dewasa. Conversion hak kanak-kanak ini penting kerana kanak-kanak merupakan yang berumur bawah 18 tahun. Kanak-kanak ini lemah berbanding orang dewasa dalam apa jua sekalipun. Dengan adanya conversion hak kanak-kanak, ia dapat melindungi kanak-kanak daripada membuat perkara yang bukan
Bukan itu sahaja, kita sebagai orang dewasa seharusnya menunjukkan contoh yang terbaik untuk kanak-kanak ini mencontohinya. Oleh hal yang demikian, Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini penting juga kerana kanak-kanak bukan tahu tentang perundangan mana yang salah ataupun mana yang betul. Betul ke tidak? Betul. Seterusnya, kanak-kanak tidak mudah terjejas oleh apa jua yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh mereka. Okey, contohnya kanak-kanak itu melakukan kesalahan besar seperti mencuri, memukul dan sebagainya. Ianya tidaklah memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut kerana seseorang kanak-kanak tidak mengetahui apa yang dilakukan itu betul atau salah. Disebabkan itulah Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini diwujudkan. Yang terakhir, kepentingan hak kanak-kanak ini kerana kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Boleh dikatakan kanak-kanak yang di bawah umur dan tidak mencukupi umur tidak berhak mengundi kerana mereka tidak tahu tentang perkara-perkara itu. Kanak-kanak yang di bawah umur tidak mempunyai ilmu yang mencukupi untuk mengundi sesuatu calon. Bukan itu sahaja, kanak-kanak juga tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi kerana mereka tidak boleh membimbing masyarakat sekeliling dan mereka juga tidak mengetahui tentang politik dan ekonomi. Kerana inilah penting Konvensyen Hak Kanak-Kanak bagi rujukan semua. Itu sahaja daripada saya tentang kepentingan hak kanak-kanak ini. Seterusnya, Cik Sarah Syafiah, apakah 4 elemen hak kanak-kanak yang perlu diambil perhatian oleh semua lapisan masyarakat? Dipersilakan. 4 elemen hak Konvensyen Kanak-Kanak yang perlu diambil perhatikan oleh semua lapisan masyarakat adalah yang pertama adalah kelangsungan hidup, iaitu bermaksud kanak-kanak ni berhak mendapat keperluan asas yang mencukupi seperti makanan yang mencukupi, air yang bersih dan tempat tinggal untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Dengan ini, kita sebagai ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak haruslah menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin dengan menyediakan keperluan asas kanak-kanak dengan mengikut kemampuan kita. Okey, maksud di sini maksudnya mengikut kemampuan kita ni adalah kita tengok kemampuan duit kita. Elemen kedua adalah perlindungan, iaitu kita mestilah melindungi kanak-kanak daripada pengaruh-pengaruh tidak baik seperti penjeraan, eksploitasi dan sebagainya. Malah kanak-kanak juga tidak seharusnya dijadikan mangsa kepada sesuatu masalah. Contohnya adalah ibu bapa yang sering melepaskan marah kepada kanak-kanak dengan memarahinya serta memukulnya. Okey, saya akan ceritakan dengan contoh artikel, iaitu pada sekarang ni dapat kita saksikan berita sekarang kan, yang ada seorang pengasas kosmetik yang memukul anak angkatnya, iaitu Alia. Okey, dengan dia memaksa kanak-kanak tu makan dengan cara memukulnya, menderanya, memarahinya. Okey, perkara sebegitu sepatutnya tidak patut dilakukan kepada kanak-kanak. Okey, perkara sebegini tidak sepatutnya berlaku kepada kanak-kanak kerana mereka ni dia masih muda dan masih memerlukan perlindungan daripada orang dewasa untuk membimbing dan membantu mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, untuk elemen yang ketiga pula adalah perkembangan, iaitu kanak-kanak ini hendaklah diberi kebebasan untuk bermain atau beriadah. Hal ini demikian kerana ia merupakan sifat lumrah bagi seorang kanak-kanak untuk suka bermain. Malah dengan bermain juga ni, kanak-kanak dia dapat meningkatkan perkembangan mereka. Kalau kanak-kanak ni main, dia dapat meningkatkan perkembangan sosial mereka. Dengan bermain jugalah kanak-kanak dapat kenal dengan kanak-kanak yang lain. So daripada situ, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, kognitif mereka akan meningkat. Okey, elemen yang terakhir pula adalah penyertaan, iaitu kanak-kanak sepatutnya diberi penyertaan dalam keluarga, budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Melalui penyertaan bahagian dalam ahwal. Okey, melalui penyertaan ini, kanak-kanak mestilah diberi hak untuk mengambil bahagian
bahagian dalam hal ehwal dan pembesaran mereka. Sebagai contoh, ibu bapa menyertakan kanak-kanak untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh masyarakat atau kerajaan. Contohnya aktiviti mewarna ke, aktiviti pertandingan bermain ke, okey. Seperti itu. Itu saja daripada saya. Seterusnya, Cik Rosliza Azizan, apakah hak jaminan kepada kanak-kanak? Dipersilakan untuk membincangkan hal ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada hak jaminan kanak-kanak. Apakah jaminan yang kanak-kanak perlu dapat? Yang pertama adalah mempunyai keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang harmoni, berkasih sayang, seperti cikgu cakap, baik. Okey, seterusnya kanak-kanak ini berhak dalam pendidikan, di mana mereka, ibu bapa perlu memberi mereka sekolah, pembelajaran yang secukupnya agar mereka mendapat menuntut ilmu-ilmu pengetahuan. Seterusnya dilindungi daripada keselamatan, bahaya, ancaman dan segala penganiayaan. Okey, yang seterusnya kanak-kanak ini dapat bermain dan beriadah, di mana mereka berkesempatan untuk bergaul dengan rakan-rakan, orang sekeliling, masyarakat sekeliling. Dan yang terakhir adalah mereka diberi bantuan daripada kesihatan, bantuan daripada pendidikan mereka dan sebagainya. Itu saja. Soalan yang terakhir, apakah langkah-langkah mengatasi masalah penjagaan hak kanak-kanak? Dipersilakan Cik Nur Fatihah untuk memberi ulasan. Langkah-langkah mengatasi masalah penjagaan hak kanak-kanak. Okey, sekarang ni isu kecederaan atau kematian kanak-kanak disebabkan kelalaian dan kurang pengawasan orang dewasa di negara ini perlu diberikan perhatian sewajarnya semua pihak, sekaligus mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Pengabaian kanak-kanak boleh berlaku dalam dua situasi, iaitu pasif dan aktif. Pengabaian aktif berlaku apabila ibu bapa sengaja berniat tak memenuhi keperluan kanak-kanak, manakala secara pasif ketika ibu bapa tidak berniat mengabaikan kanak-kanak dalam memenuhi keperluan mereka akibat kekangan sumber dan kurang pengetahuan mengenai cara menyediakan penjagaan sewajarnya. Dalam isu pengabaian pasif, persoalan sama ada hukuman perlu diberikan kepada ibu bapa yang cuai banyak diperdebatkan. Hukuman ibu bapa yang cuai memang perlu, namun bentuk hukuman wajar perlu dikaji lebih mendalam. Adakah penjara dan denda sahaja sudah memadai? Bagaimana penjagaan anak yang lain jika mereka dipenjarakan? Bagaimana ibu bapa berlatar belakang sosioekonomi rendah tidak dapat mampu membayar denda yang ditetapkan? Intervensi keibubapaan kerana kajian dijalankan di Universiti Calgary mendapati kebanyakan kes pengabaian kanak-kanak akibat kurang pendidikan keibubapaan. Intervensi berbentuk pengetahuan, penjagaan, keselamatan dan kesihatan kanak-kanak seperti keselamatan di rumah dapat mengurangkan risiko kecederaan kanak-kanak. Kajian ini juga mendapati ia sangat penting terutama kepada ibu bapa yang berlatar belakangkan sosioekonomi yang rendah dan memerlukan bantuan seperti kepentingan ciri keselamatan kanak-kanak, penyalahgunaan bahan serta keselamatan di sekeliling seperti jalan raya secara berskala. Malah ia perlu diwajibkan ke atas ibu bapa yang berisiko tinggi dalam kes pengabaian kanak-kanak. Selain itu, polisi peringkat komuniti juga penting untuk memperkasakan program intervensi sedia ada dan membantu komuniti berubah dalam usaha membentuk isu pengabaian kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
berlaku bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak dan kebebasan tanpa mengira keturunan, warna kulit, jantina, bahasa, agama dan sebagainya. Tahniah saya ucapkan kepada semua panel yang telah memberi jawapan dan berbincang tentang Konvensyen Hak Kanak-Kanak ini. Dari mana asalnya kisah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara, salah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Saya selaku juru bicara anda semua merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin-hadirat secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam mengendalikan mesyuarat kita pada hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makluman mengenai kes mencederakan kanak-kanak yang viral di media sosial. Pada hari ini 22 bulan Julai 2022 pada jam lebih kurang 12.14 tengah malam, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang telah menerima satu laporan polis yang berkaitan dengan kes penderaan dan mencederakan kanak-kanak dan satu siasatan telah dijalankan. Kejadian ini dikatakan berlaku pada 18 Julai 2022 di sebuah rumah di satu taman perumahan di kawasan Beranang, Selangor. Pengadu dalam kes ini adalah seorang lelaki Melayu berusia 20 tahun membuat laporan polis yang menyatakan bahawa mangsa merupakan anak angkat kepada sepasang suami isteri yang telah dicederakan atau didera oleh pasangan tersebut. So, siasatan awal pihak polis setakat ni mendapati kejadian disebabkan oleh mangsa tidak suka makan nasi dan suspek memaksa mangsa untuk telan nasi sehingga termuntah-muntah, serta kanak-kanak ini dikatakan hyperaktif. Mangsa merupakan satu kanak-kanak perempuan berusia lebih kurang 4 tahun, merupakan anak kepada warga negara Indonesia di mana kelahiran mangsa tidak pernah didaftarkan dan mangsa tidak mempunyai apa-apa dokumen pengenalan diri, dan mangsa telah diserahkan kepada pasangan suspek ini untuk dijaga sejak bulan April yang lalu. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dipercayai didera guru taskarnya di sebuah taskar di Tampoi, Johor Bahru, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Rupiah Abdul Wahid berkata, satu laporan polis telah dibuat oleh ibu mangsa itu semalam susulan video kejadian dera itu tular di media sosial. Kanak-kanak itu adalah seorang hyperaktif dan masalah lambat bercakap ditempatkan oleh ibu bapanya di taskar yang juga pusat jagaan untuk kanak-kanak normal dan kanak-kanak berkeperluan khas. Hasil siasatan melalui rakaman kamera lita tertutup CCTV taskar mendapati guru terbabit menarik telinga dan menekap bantal ke muka mangsa. Pemeriksaan di Hospital Sultanah Aminah mengesahkan mangsa mengalami lebam atas telinga kanan dipercayai didera. Guru wanita taskar itu berusia 24 tahun direman hingga 17 Mei ini bagi membantu siasatan. Jika ada berlaku kes penderaan itu, buat laporan polis, ya. Boleh juga telefon kepada talian kasih 15999 ataupun terus pergi ke pejabat kebajikan daerah yang ada yang berhampiran dengan itu untuk membuat laporan dan sebagainya. Kempen seperti Keluarga Bahagia dapat menggalakkan ibu bapa berusaha untuk mewujudkan keluarga yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, masyarakat hendaklah membuang sikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing kerana sikap ini dianggap sebagai mementingkan diri sendiri. Kepentingan hidup bermasyarakat amatlah penting kerana negara kita yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, kaum dan juga agama. Seseorang perlu peka dengan persekitarannya, terutama jiran tetangga, dan sekiranya terdapat jiran yang melakukan penderaan kepada anak-anak mereka, anda bolehlah melakukan laporan kepada pihak berkuasa untuk segera menangani masalah ini daripada terus tular dalam masyarakat kita. Setiap golongan masyarakat atau keluarga yang menghadapi masalah, dapatkan bantuan daripada saluran yang betul. Saya mahu mengajak anda semua dewasa, para dewasa, ibu bapa untuk kita bersama-sama menjaga kesihatan mental anak-anak kita demi kesejahteraan generasi akan datang. Pencegahan lebih baik dari rawatan dan pencegahan itu boleh kita lakukan. Hentikan penderaan kepada kanak-kanak.